Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Farhana dari 4 Alpha ingin bercerita tentang penyakit sklerosis berbilang. Sklerosis berbilang adalah sejenis penyakit jangka panjang yang boleh menjejaskan otak, saraf tunjang dan saraf optik di mata. Ia boleh menyebabkan masalah penglihatan, keseimbangan, kawalan otot dan fungsi badan asas yang lain. Simptomnya adalah berbeza bagi setiap individu. Sesetengah individu mempunyai simptom yang ringan dan tidak memerlukan rawatan. Namun, penyakit lain pula boleh menghadapi kesulitan dalam melakukan tugasan harian. Sklerosis berbilang berlaku apabila sistem imun kita menyerang bahan berlemak, iaitu myelin yang melindungi di sekeliling saraf fiber kita. Tanpanya, saraf kita akan menjadi rosak dan tisu perut boleh terbentuk. Kerosakan yang dimaksudkan adalah otak kita tidak boleh menghantar isyarat kepada badan kita dengan betul. Selain itu, saraf kita juga tidak akan berfungsi seperti sepatutnya untuk membantu kita melakukan pergerakan atau mengaktifkan deria rasa. Tanda-tanda dan simptom sklerosis berbilang mungkin berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Tipe penyakit ini pula bergantung kepada lokasi saraf fiber yang terjejas. Simptomnya sering menjejaskan pergerakan ataupun penglihatan, seperti rasa kebas atau lemah pada satu atau lebih anggota badan yang biasanya terjadi di satu sisi badan pada satu masa atau kaki dan badan anda. Sensasi kejutan elektrik yang berlaku apabila pergerakan leher dalam gerakan tertentu, terutamanya ketika menundukkan leher ke hadapan. Mengalami gegaran, koordinasi atau gaya hidup yang tidak stabil. Kehilangan penglihatan separa atau sepenuhnya, selalunya pada satu belah mata dalam suatu masa tertentu, seiring dengan kesakitan ketika menggerakkan mata. Penglihatan berganda yang berpanjangan, penglihatan kabur, percakapan yang tidak jelas, keletihan, pening, rasa kesemutan atau sakit di bahagian badan, mengalami masalah dari segi fungsi seksual, usus dan pundi kencing. Cara mendiagnosis sklerosis berbilang ialah doktor akan menjalankan pemeriksaan fizikal dan neurologi, bertanyakan tentang simptom dan mempertimbangkan sejarah perubatan. Tiada ujian tunggal yang boleh mengesahkan diagnosis penyakit ini. Jadi, doktor akan menggunakan beberapa strategi untuk memutuskan sama ada anda memenuhi kriteria untuk didiagnosis sebagai penyakit sklerosis berbilang. Ini termasuklah imbasan MRI otak dan saraf tunjang yang boleh mendedahkan sebarang luka, analisis mendalur tulang belakang yang boleh mengenal pasti antibodi yang mengakibatkan jangkitan lama, ujian potensi yang mengukur aktiviti elektrik badan sebagai tindak balas kepada rangsangan. Bagi penyakit lain yang mempunyai simptom serupa dengan sklerosis berbilang, doktor akan mencadangkan ujian lain untuk menilai punca yang mungkin terjadi. Jika doktor mengesahkan anda mengalami penyakit ini, mereka akan mengenal pasti jenisnya serta sama ada ia aktif atau tidak. Pesakit mungkin memerlukan lebih banyak ujian pada masa akan datang untuk menilai perubahan selanjutnya. Antara faktor sklerosis berbilang. Faktor-faktor ini boleh meningkatkan risiko anda menghadapi sklerosis berbilang, iaitu umur. Sklerosis berbilang boleh berlaku pada sebarang peringkat umur, tetapi biasanya memberi kesan kepada pesakit di antara umur 16 hingga 55 tahun. Yang kedua ialah jantina. Wanita lebih cenderung menghidap penyakit ini berbanding lelaki, lebih daripada 2 hingga 3 kali ganda. Lelaki pula sering mengalami sklerosis berbilang yang berulang. Yang ketiga, sejarah keluarga. Sekiranya salah seorang daripada ibu bapa atau adik-beradik anda menghadapi penyakit ini, anda berisiko tinggi untuk mendapat penyakit ini juga. Yang keempat, jangkitan tertentu. Pelbagai virus telah dikaitkan dengan sklerosis berbilang,
termasuklah Epstein-Barr, iaitu virus yang menyebabkan mononukleosis berjangkit. Yang kelima, bangsa. Individu berkulit putih, terutamanya berketurunan Eropah Utara, berisiko tinggi untuk menghidapi penyakit ini. Manakala, individu berketurunan Amerika, Afrika atau Amerika asli mempunyai risiko yang lebih rendah. Yang keenam, iklim. Sklerosis berbilang lebih biasa berlaku di negara-negara yang mempunyai iklim sederhana, termasuklah Kanada, Amerika Syarikat Utara, New Zealand, Australia Tenggara dan Eropah. Yang ketujuh, vitamin D. Memiliki tahap vitamin D yang rendah dan pendedahan rendah kepada cahaya matahari dikaitkan dengan risiko sklerosis berbilang yang lebih besar. Yang ke-8, sesetengah penyakit autoimun. Jika anda mempunyai penyakit thyroid, diabetes jenis 1 atau penyakit keradangan usus, anda mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghidap sklerosis berbilang. Yang ke-8, merokok. Perokok yang mengalami simptom awal penyakit ini berisiko untuk mengalami sklerosis berbilang yang berulang berbanding individu yang tidak merokok. Tiada ubat bagi merawat sklerosis berbilang, tetapi rawatan tersedia yang boleh dilakukan adalah untuk memperlahankan perkembangan dan mengurangkan keparahan apabila penyakit ini berulang. Yang kedua, melegakan gejala. Sesetengah individu juga boleh menjalani terapi pelengkap dan alternatif, tetapi masih tiada bukti mengenai keberkesanannya terhadap penyakit ini. Ubat untuk melambatkan perkembangan penyakit. Beberapa terapi pengubahsuaian penyakit telah diluluskan oleh pentadbiran makanan dan dadah bagi keadaan sklerosis berbilang yang berulang. Ini berfungsi dengan mengubah cara sistem imun. Selain itu, doktor boleh memberikan ubat-ubatan terapi secara oral melalui suntikan atau infusi. Kekerapan pengambilan ubat dan lokasi pengambilannya bergantung kepada jenis ubat tersebut. Contoh ubat-ubatan yang boleh disuntik ialah interferon beta 1A, interferon beta 1B, glatiramer acetate, penginterferon beta 1A. Contoh ubatan oral ialah teriflunomide, fingolimod, dimetyl fumarate, mavenclad, mezen. Contoh ubat-ubatan infusi ialah alemtuzumab, metoxantrone, ocrelizumab, natalizumab. Ubat-ubatan lain juga berguna apabila seseorang mengalami simptom yang semakin memburuk semasa keradangan berlaku. Namun begitu, mereka tidak perlu mengambil ubat tersebut sepanjang masa. Antara ubat untuk meregakan simptom semasa keradangan ialah kortikosteroid, perubahan tingkah laku, masalah mobiliti dan keseimbangan, kegaran, keletihan, sakit, masalah pundi kencing dan usus, kemurungan dan akhir sekali perubahan kognitif. Seterusnya, terapi pelengkap dan alternatif. Prosedur berikut boleh membantu menangani pelbagai aspek sklerosis berbilang. Rawatan haba dan urutan untuk melegakan kesakitan, akupunktur untuk melegakan kesakitan, pengurusan tekanan untuk meningkatkan emosi, senaman untuk mengekalkan kekuatan dan kelenturan, mengurangkan kekakuan, mengamalkan diet yang sihat dengan memakan banyak buah-buahan segar, sayuran dan serat. Berhenti atau elakkan daripada merokok. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.